Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang akan membentangkan kertas kerja bertajuk Pemelukkan Islam oleh salah satu pihak kepada perkahwinan sivil dan kesannya menurut hukum syarak dan undang-undang. Saya Muhammad Ilham bin Abdul Hisham, nombor matrik P120506, akan membentangkan pendahuluan dan juga pengenalan bagi kertas kerja kami. Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, bangsa, agama dan kepercayaan. Dalam sebuah negara yang pelbagai agama seperti Malaysia ini, pertukaran dari satu agama kepada satu agama yang lain bukan satu perkara yang mustahil. Malah, ianya telah berlaku sejak dari dahulu lagi. Menurut Perundangan Malaysia, Undang-Undang Diri terbahagi kepada dua, iaitu Undang-Undang Diri untuk orang Islam dan Undang-Undang Diri untuk orang bukan Islam. Bagi orang bukan Islam, Undang-Undang Diri yang memperaturkan hal-hal perkahwinan dan perceraian yang terpakai ke atas mereka ialah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Manakala bagi orang Islam pula, undang-undang yang terpakai ke atas mereka ialah Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri. Dalam aspek perundangan Islam, pertukaran agama oleh salah seorang pasangan sama ada daripada agama Islam kepada agama lain atau sebaliknya adalah merupakan salah satu faktor berlakunya pembubaran perkahwinan sekiranya pasangan beliau tidak turut serta berbuat demikian. Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia mempunyai satu peruntukan yang khusus mengenai kesan pertukaran agama terhadap status perkahwinan. Walau bagaimanapun, dalam hal ini terdapat perbezaan peruntukan perundangan dengan undang-undang sivil. Antara isu yang akan timbul ialah kedudukan status perkahwinan mereka menurut perspektif undang-undang sivil apabila hanya salah satu pasangan memeluk Islam dan pasangannya yang satu lagi tidak berbuat demikian. Penceraian kerana pertukaran agama dari aspek undang-undang. Tindakan pertukaran agama oleh salah seorang ibu bapa memberi implikasi dalam perkahwinan mereka yang mana kedua pihak boleh memfailkan penceraian di bawah Seksyen 51 AMU atau ianya akan terbubar dengan pengesahan mahkamah. Hal ini kerana suatu perkahwinan tidak akan terbubar secara automatik dengan pertukaran agama Islam salah seorang pasangan perkahwinan. Walaupun secara jelas dinyatakan AMU tidak terpakai kepada orang beragama Islam. Namun begitu, dalam kes yang melibatkan pertukaran agama salah seorang daripada pasangan perkahwinan yang di mana perkahwinannya didaftarkan di bawah AMU, maka peruntukan mengenai pengesahan dikri penceraian atau atas alasan memeluk Islam hendaklah merujuk AMU. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Seksyen 3 Subseksyen 3 AMU. Seterusnya, selepas berlakunya pindahan Seksyen AMU, yang mana ianya memperuntukkan hal berkaitan pertukaran agama bahawa jika salah satu pihak daripada perkahwinan menukar agamanya kepada Islam, maka kedua pihak boleh memohon penceraian di bawah Seksyen 51, 52 dan 53 AMU. Pindahan tersebut membolehkan kedua pihak mengemukakan petisian penceraian seperti di bawah Seksyen 51, iaitu berkaitan dengan pertukaran agama yang mana petisian boleh dibuat selepas 3 bulan dari tempoh memeluk Islam. Pemohon juga boleh membuat petisian perceraian melalui persetujuan bersama di bawah Seksyen 62 dan juga boleh memfailkan petisian perceraian di bawah Seksyen 63 yang mana memperuntukkan berkaitan dengan kepecah belahan perkahwinan. Kesan pindahan tersebut adalah dengan memberikan hak kepada kedua belah pihak, suami dan isteri, dan pihak yang memeluk Islam boleh memfailkan petisian perceraian perkahwinan sivil di Mahkamah Sivil setelah memeluk Islam. Pindahan ini juga membolehkan kedua pasangan mengemukakan petisian perceraian di bawah Seksyen 61 tersebut, yang mana petisian tersebut boleh dibuat selepas 3 bulan dari tempoh pemelukan Islam. Pindahan ini juga secara langsung dapat menyelesaikan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah dalam kes pertukaran agama Islam yang melibatkan pasangan perkahwinan sivil. Kesan selepas penceraian kerana pertukaran agama. Terdapat beberapa kesan selepas berlakunya penceraian, antaranya ialah kesan terhadap undang-undang diri. Selepas pemelukkan Islam, undang-undang keluarga yang terpakai atas pihak yang memeluk agama Islam adalah nama Undang-Undang Keluarga Islam mengikut negeri. Selain itu, pihak yang memeluk agama Islam tersebut juga mempunyai kesan terhadap identitinya di mana sesat agamanya telah bertukar. Oleh yang demikian, pihak yang memeluk agama Islam tersebut perlulah mengikut agama dan kepercayaan sebagaimana yang telah ditetapkan mengikut ajaran Islam. Seterusnya, kesan terhadap pemelukkan agama Islam salah satu daripada pasangan perkahwinan sivil adalah berkaitan dengan hak-hak pasangan selepas penceraian. Antaranya adalah hak berkaitan nafkah, atas pencarian, pewarisan dan hak penjagaan anak. Sebagai contoh, hak dalam menentukan agama anak dan penjagaan anak. Di dalam hal ini, pihak yang beragama Islam diberikan keutamaan dalam hak penjagaan kanak-kanak, di mana ia mengambil kira faktor kebajikan kanak-kanak itu sendiri. Perbahasan mengenai status agama anak pula sering dikaitkan dengan hak penjagaan anak tersebut. Kesimpulannya, pemelukkan agama Islam oleh seorang
oleh salah seorang bukan Islam memberi kesan terhadap status perkahwinan mereka yang terdahulu, sama ada menurut undang-undang Islam atau sivil. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada implikasi terhadap status perkahwinan selepas berlakunya pertukaran agama salah satu pasangan perkahwinan sivil. Dari segi syarak, pemulukan agama Islam oleh salah satu pihak sahaja daripada pasangan perkahwinan sivil merupakan salah satu faktor berlakunya pembubaran perkahwinan. Syarak juga menyebut bahawa pernikahan pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam akan terputus jika salah seorang daripada memeluk agama Islam. Oleh yang demikian dapat disimpulkan bahawa sekiranya salah seorang dari pasangan perkahwinan sivil memeluk agama Islam dan tidak membuat permohonan perceraian, dari sudut syarak, perkahwinan tersebut perlu dibubarkan. Dalam perundangan Islam iaitu enactment perundangan keluarga Islam di Malaysia memperuntukkan bahawa penukaran agama kepada Islam oleh mana-mana pasangan dalam perkahwinan bukan Islam yang terdahulu tidak dengan sendirinya membubarkan perkahwinan sehingga disahkan oleh mahkamah. Jadi, ini menunjukkan bahawa pembubaran perkahwinan itu perlu dilaksanakan melalui proses mahkamah. Seterusnya kita lihat dari sudut undang-undang sivil kesannya terhadap status perkahwinan sekiranya salah seorang daripada pasangan perkahwinan sivil memeluk agama Islam. Menurut perundangan sivil, sekiranya pihak-pihak tidak membuat permohonan untuk membubarkan perkahwinan mereka di mahkamah, maka perkahwinan tersebut masih berlangsung dan dalam arti kata lain bermaksud perkahwinan tersebut masih wujud. Namun sekiranya pihak-pihak membuat permohonan cerai, maka perkahwinan mereka akan dibubarkan dengan perintah mahkamah. Dalam kes penukaran agama Islam oleh salah satu pihak daripada pasangan perkahwinan sivil, hal-hal berkaitan dengan penceraian dan rere-rere sampingan selepas penceraian adalah tertakluk kepada AMU. Ini kerana pernikahan di antara pihak-pihak tersebut didaftarkan di bawah AMU. Status suami dan isteri semasa perkahwinan mereka didaftarkan adalah amat penting kerana jika tidak, kemasukan suami ke dalam agama Islam akan menyebabkan ketidakadilan kepada isteri serta anak-anak yang tidak memeluk agama Islam. Prinsip umum dalam kes ini adalah suatu perkahwinan bukan Islam tidak terbubar secara automatik apabila salah seorang daripadanya memeluk agama Islam. Oleh yang demikian, apabila suami dan isteri mendaftarkan perkahwinan mereka melalui perkahwinan sivil, maka mereka adalah terikat dengan AMU yang mana kesannya adalah walaupun salah seorang daripada mereka telah memeluk agama Islam, Mahkamah Sivil tetap berbidang kuasa ke atasnya disebabkan oleh perkahwinan mereka yang terdahulu yang mana didaftarkan di bawah AMU. Implikasi pemelukan agama Islam terhadap hak-hak perkahwinan, hak nafkah. Menurut Seksyen 77 Akta memperbaharui undang-undang, mahkamah boleh mengeluarkan perintah supaya seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Meskipun seksyen ini pada asasnya tidak terpakai kepada orang Islam, namun dalam kes pemelukan Islam, ianya terpakai adalah kerana perkahwinan mereka pada asalnya telah dilangsungkan mengikut akta tersebut. Menurut Seksyen 77(2) juga, mahkamah juga boleh memerintahkan isteri supaya memberi nafkah pada suami sekiranya suami tiada upaya atau separa disebabkan oleh bencana otak, jasmani atau tidak sihat. Sekiranya isteri tersebut berkemampuan, munasabah bagi mahkamah memerintahkannya. Untuk anak pula, di bawah Seksyen 82 adalah menjadi kewajipan ibu bapa untuk menanggung atau memberi sumbangan terhadap anak-anak, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau jagaan orang lain. Namun sekiranya suami itu tidak berupaya untuk bayar nafkah isteri dan anak, dan isteri juga tidak mampu untuk menanggung dirinya sendiri, maka dalam kes ini mahkamah akan mengambil pendekatan dengan mengeluarkan perintah supaya keluarga suami akan mengambil alih dan memberikan nafkah tersebut kepada isteri dan anak-anak berkenaan. Yang kedua adalah harta sepencarian. Menurut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, harta sepencarian adalah harta yang diperolehi bersama-sama suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Oleh kerana harta sepencarian pada asalnya adalah suatu adat yang diangkat menjadi hukum, dan menurut Ibn Qayyim juga, bagi tuntutan antara suami isteri yang mana sama-sama berusaha mendapatkan harta rumah tangga tersebut, tuntutan sedemikian hendaklah diterima berdasarkan keterangan yang membuktikan kepada tuntutan tersebut jika menurut Islam. Dan menurut perundangan sivil pula, selepas daripada Akta Pindaan Seksyen 51 AMU, tuntutan harta sepencarian boleh dibuat selepas salah seorang daripada pasangan perkahwinan tersebut memohon kepada Mahkamah Sivil untuk membubarkan perkahwinan. Tuntutan membubarkan perkahwinan hanya boleh dibuat selepas daripada 3 bulan dari tempoh pasangan menukar agama mereka kepada agama Islam.
terdapat dua seksyen yang terlibat, iaitu seksyen 76.1 yang memberikan bidang kuasa kepada mahkamah untuk pembahagian aset perkahwinan setelah satu dekri penceraian atau perpisahan kehakiman dibuat, dan seksyen 76.2 yang menyatakan pembahagian harta perkahwinan dibuat adalah mengikut kadar tertentu yang mana diperuntukkan. Yang ketiga adalah harta pusaka. Di bawah seksyen 51A Akta Memperbaharui Undang-Undang memperuntukkan bahawa jika seseorang yang masuk Islam itu meninggal sebelum perkahwinan sivilnya terbubar, maka waris terdekatnya adalah berhak ke atas aset perkahwinan tersebut. Akan tetapi, mahkamah juga akan melihat kepada takat sumbangan yang diberikan pihak tersebut, hutang si mati, takat sumbangan kepada kebajikan keluarga, tempoh perkahwinan dan juga keperluan anak-anak jika mempunyai anak. Dan menurut syarat pula adalah sekiranya pihak yang memeluk agama Islam tidak mempunyai waris yang beragama Islam, maka harta tersebut hendaklah diberikan kepada Baitul Mal. Hal ini adalah sesuai dengan terjemahan kitab Minhaj At-Talibin daripada mazhab Syafi'i itu sendiri. Dan hal ini juga adalah kerana antara halangan bagi mewarisi harta pusaka adalah antaranya pembunuhan, perhambaan dan perbezaan agama. Tambahan juga, di dalam undang-undang pusaka orang Islam telah disyaratkan bahawa pemberi dan penerima adalah mesti seagama, dan apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pemilikan tersebut adalah terhalang oleh kerana perbezaan agama berkenaan. Seterusnya adalah hadanah dan status agama anak. Para ulama daripada mazhab Syafi'i, Hambali dan sebahagian Maliki berpandangan bahawa seorang yang bukan Islam tidak mempunyai hak hadanah ke atas kanak-kanak Islam. Ianya adalah selari seperti mana seksyen 81 dan 82 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yang mana memperuntukkan hak jagaan itu mestilah kepada ibunya dan ibu tersebut mestilah beragama Islam. Bagi orang bukan Islam pula, di bawah seksyen 88-2 Akta Memperbaharui Undang-Undang, perihal perkara pemutusan hak jagaan seorang anak itu patut diletakkan pertimbangan utama ialah kebajikan anak itu, dan tertakluk kepada ini juga mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada kemahuan ibu bapa itu dan kemahuan anak itu sendiri jika anak itu telah mencapai umur dan berhak menyatakan suatu pendapatnya sendiri. Adapun begitu, berkaitan peruntukan berkenaan dengan agama ibu bapa dalam penentuan hak jaga anak-anak tidak disentuh dengan jelas dalam akta ini. Cuma apa yang disentuh ialah berkenaan dengan agama manakah anak-anak tersebut akan dididik atau dibesarkan seperti mana yang tercatat dalam seksyen 89(2)A. Walau bagaimanapun, agama untuk didikan seseorang anak boleh dimasukkan di dalam suatu perintah jagaan. Seterusnya adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan berkenaan dengan kuasa kehakiman persekutuan, iaitu mahkamah tertinggi mengikut bidang kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Manakala perkara 121(1)A memperuntukkan berkenaan dengan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun, Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa dalam mendengar kes yang melibatkan orang Islam sahaja. Jadi dapat difahami juga bahawa implikasi daripada pengasingan bidang kuasa tersebut adalah semua kes yang melibatkan orang bukan Islam, terutamanya dalam kes pembubaran perkahwinan ini atas sebab penukaran agama tidak boleh dibawa ke Mahkamah Syariah. Pindaan Seksyen 3 Akta Memperbaharui Undang-Undang yang memperuntukkan dengan jelas berkenaan dengan peletakan bidang kuasa eksklusif kepada Mahkamah Sivil untuk membubarkan sesuatu perkahwinan dan memutuskan semua perkara yang berbangkit daripadanya jika salah seorang daripada pasangan itu memeluk agama Islam. Seterusnya, selepas pindaan Seksyen 51 Akta Memperbaharui Undang-Undang yang mana berdasarkan seksyen ini memberikan hak kepada pihak yang memeluk agama Islam untuk memfailkan petisyen perceraian, yang mana sebelum adanya pindaan, hanya pihak yang tidak memeluk agama Islam sahaja yang boleh memfailkan petisyen perceraian. Seterusnya, kita boleh lihat daripada kes Indra Gandhi, anak perempuan Mutu lawan Padmanathan, anak lelaki Krishnan, di mana fakta kes ini adalah mengenai pasangan suami isteri yang berkahwin di bawah Undang-Undang Sivil, dan salah seorang iaitu si suami memeluk agama Islam, dan dalam masa yang sama telah mendapatkan perintah hadanah secara ex parte daripada Mahkamah Syariah Negeri Perak untuk jagaan ketiga-tiga anak mereka. Jadi perkara ini ditambah lagi dengan si suami mendaftarkan anak-anak tersebut sebagai Islam pada tahun yang sama. Jadi Indra Gandhi
dalam kes ini membantah tindakan suami dengan memulakan prosiding hak jagaan anak berkenaan di Mahkamah Tinggi dan berjaya dengan tuntutannya pada tahun 2010. Isu yang berlarutan ialah berkenaan dengan status pendaftaran anak-anak pasangan tersebut, di mana Indira Gandhi telah membuat permohonan untuk membatalkan pendaftaran pemelukkan Islam anak-anak tersebut dan Mahkamah Tinggi Ipoh telah meluluskan permohonan tersebut. Seterusnya, keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh ini telah dirayu ke Mahkamah Rayuan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perak, di mana Mahkamah Rayuan telah membenarkan rayuan dengan alasan bahawa Mahkamah Tinggi tak mempunyai bidang kuasa dalam perkara berkaitan dengan agama Islam. Seterusnya, Indira Gandhi telah membuat rayuan kepada keputusan Mahkamah Rayuan ini dan mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan untuk membuat rayuan. Jadi Mahkamah Persekutuan akhirnya dalam penghakiman berkenaan bersetuju dengan alasan pihak perayu dan memerintahkan supaya pendaftaran agama Islam anak-anak tersebut dibatalkan. Kesimpulannya, Undang-Undang Islam dan juga Undang-Undang Sivil menetapkan panduan yang tetap berhubung dengan perkara-perkara yang dibincangkan apabila pemelukan Islam oleh salah satu pihak daripada pasangan yang bukan Islam. Berdasarkan pindaan Seksyen 51 AMU tersebut, pihak yang telah memeluk agama Islam pun boleh mempetisyenkan perceraian di Mahkamah Sivil, yang mana sebelum pindaan 51 tersebut berlaku, hanya pihak yang bukan beragama ataupun tidak memeluk agama Islam itu sahaja yang boleh memfailkan permohonan perceraian. Selepas daripada pindaan tersebut dibuat, pihak yang memeluk agama Islam berpeluang untuk membuat permohonan perceraian dan perisytiharan perceraian tersebut juga terpakai kepada pihak yang bukan Islam.